Kaedah pembekuan lanjutan. Kaedah ini digunakan untuk melipat gandakan peluang mendapatkan bayi dalam satu kitaran IVF. Beberapa tahun yang lalu, teknik yang digunakan ialah pembekuan embrio yang tidak digunakan diikuti dengan proses IVF. Ini secara tidak langsung meningkatkan kos di mana pesakit perlu menjalani proses ini berulang kali jika ingin menambah cahaya mata. Dengan menggunakan kaedah pembekuan lanjutan, ini dapat membantu meningkatkan kadar kebarangkalian untuk mengandung pada satu-satu masa. Kaedah uji kaji embrio. Dengan kemajuan rawatan yang sedia ada, doktor boleh mengesan kromosom yang tidak normal dengan mudah dan menguji keadaan genetik tertentu yang biasanya menyebabkan keguguran atau penyakit yang diwarisi. Pesakit dinasihatkan untuk mempertimbangkan ujian genetik embrio kepada mereka ketika proses IVF. Ini kerana dapat membantu mengurangkan kemungkinan keguguran serta meningkatkan kemungkinan hamil dengan bayi yang sihat. Kaedah suntikan sperma dan pengekstrakan. Teknik ini digunakan dalam kes ketidaksuburan oleh pihak lelaki yang di mana terdapat masalah dengan pergerakan, bentuk atau jumlah sperma yang boleh menjejaskan keupayaan sperma untuk menembusi telur. Suntikan sperma intracytoplasmik ialah cara di mana pakar embriologi menyuntik satu sperma yang sihat ke dalam telur. Sebaik sahaja persenyawaan berlaku dan embrio matang, ia boleh dipindahkan ke dalam rahim. Dari perspektif tokoh Islam, para ulama berpendapat bayi tabung uji diperbolehkan dengan syarat dilakukan oleh suami isteri yang masih mempunyai ikatan kahwinan yang sah. Namun perlu diambil kira sekiranya terdapat pihak ketiga yang mendermakan sperma setelur janin atau rahim, maka hukumnya adalah haram. Selain itu, mengikut Ustaz Azhar Idrus, berdasarkan kitab Al-Mufassal fi Ahkam Al-Mar'ah yang dikarang oleh almarhum Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, hukum melakukan bayi tabung uji adalah harus. Namun, hanya dua sahaja kaedah yang halal di sisi syarak, iaitu kaedah pertama, air mani suami dan telur isteri dikeluarkan lalu dicantumkan di dalam makmal. Jika berhasil, zygot haruslah dikembalikan di dalam rahim isteri. Kaedah kedua, air mani lelaki diambil lalu dimasukkan ke dalam rahim isteri. Dari perspektif barat, dibenarkan menggunakan kesemua 9 cara bayi tabung uji. Hal ini kerana dapat membantu wanita yang menginginkan anak tetapi tidak mahu menanggung sakitnya beranak dan menyusukan anaknya kerana ingin menjaga bentuk tubuh badan mereka, lantas menggunakan khidmat bayi tabung uji. Terdapat juga segelintir dari mereka menganggap kaedah bayi tabung uji sebagai satu sumber pendapatan. Hal ini kerana seorang wanita dapat menyewakan rahimnya kepada pasangan lain sebagai ibu tumpang. Created using Powtoon.